Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, di sini hari ini nak ceritakan sikitlah tentang perancangan strategik ni. Mungkin ada kekeliruan berlaku, jadi saya ambil inisiatif untuk buat satu video yang ringkas ini untuk menerangkan apa yang sepatutnya cikgu-cikgu semua buat, kita semua buat. Okay. Okey, seperti mana yang telah fikir kukuh kita, inform kita, perancangan strategik kita 5 tahun ni, 21 sampai 25 ni berdasarkan 3 isu. Okey, kalau masih ingat lagi slide show yang Mr. Koh ada share kat kita tu, isu pertama adalah tentang GPS kita belum tahap cemerlang. Isu yang kedua adalah tentang pengurusan pemfailan yang belum cukup mantap. Yang ketiga adalah tentang kurangnya penyertaan para pelajar. Okey, jadi bila kita mulakan dengan kita punya plan strategik, okay, kita akan mulakan dengan inilah plan strategik jadual 1. Okay, isu strategik kita adalah GPS, tentang GPS yang belum cukup cemerlang. Okay, jadi di sini saya share yang pengakap punya lah. Okey, apakah punca-punca yang dikenal pasti? Punca tu tak semestinya banyak. Apakah punca utama yang menyebabkan GPS Koko kita ni belum capai tahap cemerlang? Macam pengakap saya kenal pasti adalah kurangnya komitmen ahli pengakap, kurangnya kemahiran guru dan kurangnya pencapaian ahli pengakap di peringkat yang lebih tinggi. Jadi berdasarkan situ kita kena rangka apa kita punya goal, kita punya mission iaitu matlamat. Matlamat kita ni tak semestinya 3, okey, kadang-kadang 2, depends. Okey, tapi kalau kita punya punca 3, jadi matlamat kita kena 3 lah. Yang pertama, matlamat pertama nak mengatasi punca yang pertama iaitu peningkatan pencapaian prestasi Koko untuk semua ahli pengakap. Okey, plan, apakah plan tindakan kita yang kita nak buat berdasarkan kita punya matlamat. Okey, kita target 0.03 meningkat setiap tahun. Jadi KPI kita pada tahun 2025, kita punya outcome ni jauh kan, 5 tahun lagi kan. Okey, 80% akan mendapat A. Okey, jadi kita repeat benda yang sama yang untuk punca kedua dan punca ketiga. Jadi, dekat situ kita akan ada 3 matlamat strategik. Okey, 3 plan tindakan. Jadi, kesemua itu kita akan masukkan ke dalam plan taktikal. Okey, plan taktikal kita maksudnya kita kena ada 3 lah. Sebab tadi macam saya buat tadi kan, ada 3 untuk isu yang pertama. Jadi yang apa dia punya kita copy je. Isu dia JPS Koko belum cukup cemerlang. Matlamat dia tadi kita ambil ini, kita copy. Ini copy, plan tindakan, KPI semua kita copy. TOV apa? Sasaran kita pada tahun 2021. Sebab yang plan taktikal ini adalah pada tahun semasa, tahun ini punya. Sepatutnya kita dah jalankan sejak Januari atau Februari hari tu kan. Okey, jadi saya copy paste masuk dalam sini. Cuma punca pun yang tadi, yang atas tadi tu punca. Okey, so dia punya strategi satu, bagaimana kita nak mengatasi tu, meningkatkan kehadiran dan pelibatan murid dengan merancang program yang menarik dan menyeronokkan. Okey, apakah program tersebut? Ni macam ujian lencana keahlian untuk ahli baharu. Jadi kita buatlah objektif dia apa, kumpulan sasaran kita apa, bila mungkin dijalankan, kos kita ambil apa, kos kita dari mana kan, output dia apa, dapat sijil nanti. So pengurusan risiko dengan plan contingency ni, maksudnya kalau benda ni tak berlaku secara bersemuka, contoh kita plan untuk bersemuka, jadi tak berlaku sebab MCO, jadi kita buat dalam talian. Okey, jadi ada beberapa program atau projek, kita namakanlah program tersebut di peringkat sekolah ataupun yang lebih tinggi lah. Kita boleh letak program ni yang mana kita memang jalan setiap tahun, no problem. Kita letak saja dan tak perlulah nak letak banyak-banyak. Make sure program ni mesti kita boleh laksanakan dan memberi impact. Okey, memberi impact yang besar terhadap kita punya isu tadi, iaitu macam mana kita nak tingkatkan GPS kita. Okey, ini untuk jadual yang kedua. Jadi kita akan ulang untuk jadual 3. Okey, jadual yang ni maksudnya masih lagi isu yang pertama GPS. Tapi kita punya matlamat adalah matlamat yang kedua ni. Matlamat yang kedua ni. Jadi kita akan ada 3 plan taktikal untuk satu isu.
satu isu. Isu yang kedua tadi, pengurusan dan pentadbiran KOKO, sistem filing semua itulah yang kurang mantap. Jadi kita akan repeat benda yang sama, akan ada plan strategik untuk isu yang kedua. Yang ini akan diubahlah. Ini akan diubahlah. Okey, macam tu. Harap fahamlah. Jadi bila kita ada 3 isu, bermakna kita ada 3 plan strategik dan ada plan taktikal yang berbeza mengikut isu. Plan taktikal tu bilangan dia mengikut berapakah punca kita ni. Okey, yang itu harap fahamlah tentang tu. Jadi sebab saya tengok yang rata-rata yang hantar tu dia hanya memfokuskan kepada satu isu sahaja. Sebab isu kita ni dikenal pasti oleh PK KOKO berdasarkan ketiga-tiga unit KOKO kita. Sukan permainan, kelab persatuan dan badan uniform. Okey, tengok yang ini pula. Lagi satu yang pening ni strategi lah. Strategi kita. Okey, strategi kita, of course kita akan buat daripada tahun semasa iaitu tahun ini sampai 5 tahun lagi. Tapi strategi ini mungkin kita boleh capai tak semestinya pada tahun 2025. Mungkin tahun 2023 sudah boleh capai. Maksudnya berjaya lah. Tapi untuk sekarang ni kita terpaksa buat untuk kelima-limanya lah. Okey, daripada punca-punca tadi, isu dan tadi tu, kita compile semua. Daripada 3 isu tadi, kan, 3 masalah tadi, dan kita masukkanlah semua kita punya plan strategik tadi dalam ni. Okey, maksudnya macam mana nak meningkatkan minat pelajar? Macam mana kita nak lonjakkan GPS kita melalui PAJSK lah kat sini kan? Okey, untuk kemahiran guru pula sendiri, kemahiran murid sendiri masukkan dalam ni. Okey, contohnya macam macam saya buat untuk penlibatan murid ni, mengadakan program yang menarik di peringkat sekolah lah. Okey, tahun ni pengakap cadang kita akan buat sebab MCO lagi kan, kami akan buat pertandingan masakan rimba. Sebab pertandingan itu adalah dia tu ada dalam silibus pengakap tu sendiri. Jadi kami buat di peringkat sekolah. Jadi kalau boleh penyertaan setiap ahli daripada form 1, PA sampailah form 5. Jadi at least sekurang-kurangnya pelajar ada satu penyertaan di peringkat sekolah. Paling malas pun. Okey, pada tahun depan, kami nak cadang pula nak kolaborasi dengan sekolah-sekolah berdekatan, sekolah STAN, sekolah mana-manalah yang berdekatan. Yang itu kita ada program yang Sekolah ada cakap hari tu, PPD dah bagi dah 5 sekolah ni berdekatan, jadi kita boleh buat jalinan program. Okey, begitulah dan naik lah. Okey, jadi akan meningkat setiap ni. Dah habis dah. Okey, kita dengan dengan kawan-kawan sekitar, sekolah-sekolah sekitar, kita dah pernah buat kolaborasi. Okey, kita nak anjak pula buat satu berancang satu program untuk peringkat daerah dan sebagainya. Okey, make sure kalau boleh plan strategik kita ni jangan cantik je dia punya orang kata dokumentasi. Biar kita boleh laksanakan ikut kemampuan unit kita. Cubalah cikgu fikirkan, kalau boleh bincang sesama ahli. Okey. Lepas tu plan operasi. Yang plan operasi ni pula dia ni macam kalau nak senang faham lah, ini macam RPH kita buat. Contoh plan operasi, untuk plan operasi ni kita ambil daripada program kita ni yang tadi ni. Mana plan taktikal kita kan? Macam ni. Plan taktikal kita ni, yang ini kan. Okey, ujian rencana keahlian inilah. Macam ni, ujian rencana keahlian 1. Jadi, apakah dia punya plan operasi? Bagaimana kita nak mengoperasikan, nak melaksanakan benda tu macam RPH kita secara detail lah. Okey, ujian rencana keahlian. Lepas tu, kenapa objektif dia? Memberi ilmu baharu kepada pelajar baharulah tingkatan 1. Siapa yang bertanggungjawab? Okey, ini dasar dia lah, proses kerja dia. Daripada first, kita nak ambil pelajar kan, sampailah dia habis. Macam ni lah. Lepas tu kekangan. Apakah kekangan yang berlaku semasa, sebelum ke, semasa dan selepas. Okey, lepas tu penilaian. Okey, tapi ada juga kita punya program, aktiviti kita yang belum kita laksanakan lagi. Jadi isi yang mana patut isi dahulu. Okey, maksudnya yang belum kita laksanakan, mungkin kita tak boleh dapat lagi dia punya penilaian. Kalau dia belum laksanakan, tiklah kat sini. Program ini belum dilaksanakan. Macam tu. Jadi, plan operasi ni perlu ada untuk setiap program aktiviti yang kita tulis dalam plan taktikal tadi. Boleh tak? Saya rasa boleh clear kan? Okey, saya harap boleh clear lah. Okey,
di situlah secara seberingkaslah bagaimana nak pastikan kita punya perancangan strategik untuk 5 tahun kali ini dibuat dengan betul dan tepat. Ini adalah saranan Mr. Koh sendiri supaya kita buat benda betul dari awal. Memang agak susah. Okay, sebenarnya perancangan strategik ni kita dah buat kan, tapi kadang-kadang kita pun tak faham apa yang kita buat. Jadi biarlah kita faham apa kerja buat kita. Okay, saya harap dengan sedikit input ini, cikgu-cikgu yang ada masalah untuk pening kepala kan nak faham ni, dapat faham. Dan seterusnya kita dapat menyiapkan perancangan strategik kita ini dan perlu dihantarlah sebelum minggu depan. Okay, sampai di sini sahaja. Terima kasih. Bye.